Terima kasih. Perkara yang ingin saya timbulkan pada hari ini ialah apabila tercatat dalam Kertas Perintah 1 dan Kertas Perintah 2 bahawa anggaran perbelanjaan mengurus dan anggaran perbelanjaan pembangunan ia adalah merupakan tambahan pertama 2018. Dengan lain perkataan, apabila disebut ia adalah tambahan pertama, kemungkinan ada tambahan kedua dan kemungkinan ada tambahan ketiga. Saya nak tanya kenapa ia tidak disatukan? Sebab perkara perbelanjaan itu telah pun dibelanjakan pada tahun 2018. Kenapa ia tidak disekalikan? Kenapa perlu ada tambahan kedua dan ketiga agaknya? Itu perkara pertama. Perkara kedua, di tangan saya ada satu dokumen jawapan daripada Kementerian Keuangan tentang perkara yang amat penting yang ingin saya kongsikan dalam Dewan ini. Beberapa kali dalam Dewan ini saya menyebut dan selalu diperli oleh Yang Berhormat Bagan. Saya pun tak tahu ke mana dia hari ini. Ya, adakah dia mendengar ataupun tidak perbahasan saya ini? Bagaimana dia nak menjawab kalau dia tak mendengar apa yang saya ingin katakan? Iaitu tentang aset dan juga hutang 1MDB. Dan beliau pernah menyebut hanya saya seorang yang masih mempertahankan 1MDB. Maka di tangan saya ini ada dokumen jawapan daripada Kementerian Keuangan. Saya ingin mengatakan bahawa sukuk IMTN terbitan 1MDB matang tahun 2039 nilai jumlah prinsipal hutang itu 5 bilion. Bond terbitan 1MDB Global Investment Limited matang tahun 2023 nilai 12.3 bilion. Bond terbitan 1MDB Energy Langat Limited matang 2022 jumlah 7.175 bilion. Dan yang akhir hutang 1MDB ini ialah bond terbitan 1MDB Energy Limited matang 2022 7.175 bilion, menandakan jumlah hutang prinsipal 1MDB ialah 31.65 bilion. Yang ingin saya timbulkan di sini ialah Menteri Keuangan ketika bajet menyebut bahawa hutang 1MDB ini 50 bilion. Baru-baru ini ketika penggulungan, Menteri Keuangan menyebut kesan pada 1MDB ini 100 bilion. Senang-senang sahaja angka-angka itu dipetik-petiknya. 31.65 ditukar pada 50, ditukar pada 100. Ingat, kita tidak ada maklumat tentang perkara ini. Saya telah menyebut tentang kenyataan bekas CEO 1MDB bahawa aset 1MDB ini 43 bilion. Dan hutang 1MDB ini 31 bilion. Dan benar di tangan saya hutang 1MDB 31.65 bilion. Tetapi Menteri Keuangan tidak menjawab soalan senarai aset dan nilainya. Seolah-olah macam 1MDB ini tidak ada aset langsung. Walhal disebut oleh Arul Kanda bahawa aset 1MDB boleh membayar hutangnya. Walaupun demikian, disebut dalam jawapan ini bahawa pada 7 April 2016 antara lain telah mengesyorkan iaitu mengenai kawalan pengurusan urus tadbir syarikat 1MDB. Pada 7 April 2016 antara lain telah mengesyorkan supaya anak-anak syarikat dan aset milik 1MDB, disebut aset milik 1MDB, 4 aset. Pertama, Tun Razak Exchange. Yang kedua, Bandar Malaysia. Yang ketiga, Tanah Air Hitam. Yang keempat, Tanah Pulau Indah. Diserahkan kepada Menteri Keuangan diperbadankan. Saya nak tahu dan tolong jawab Yang Berhormat Bagan, tolong jawab berapa nilai ini? Berapa nilai aset Tun Razak Exchange ini? Berapa nilai aset Bandar Malaysia ini? Berapa nilai aset Tanah Air Hitam? Berapa nilai aset Tanah Pulau Indah? Kalau Pulau Indah itu keluasannya 318.42 ekar. Dan adakah benar apa yang disebut oleh CEO dulu, Arul Kanda, bahawa aset 1MDB 43 bilion? Pastinya, ya, pasti salah. Terima kasih Yang Berhormat. Selain daripada nilai aset, bolehkah kita melihat aset ini akan menjana pendapatan, keuntungan apabila ianya dimajukan? Berapa nilai perniagaan dan jangkaan keuntungan? Kalau tak silap saya, Bandar Malaysia aja 200 bilion dijangka
Dan kalau 10% keuntungannya pun sudah 20 bilion. Angka yang saya perolehi pasti salah. Disebut oleh Menteri Keuangan apabila beliau melawat fasa 1 TRX, bangunan paling tinggi di Malaysia pada saat dan ketika ini 106 tingkat, lebih tinggi daripada 88 tingkat KLCC. Dia sebut nilai itu sekarang ialah 40 bilion. Itu baru fasa 1 TRX. Belum lagi fasa 2 TRX, belum lagi Bandar Malaysia, ya. Jadi ini masukkan apa yang disebut oleh Pasir Salah itu dalam ucapan saya. Saya tinggal 1 minit 36, 35. 1 second, 1 second. Okay. Sila. Harta tabung haji telah dipindahkan kepada SPB, iaitu urus harta jemaah dan juga Prokhas. Tidak berbayar. 19 perpuluhan berapa bilion transfer ataupun dijual, tidak ada pembayaran. No even 1 sen. Yang tercatat dalam akaun tabung haji sekarang ini apa? Kosong, tak ada lagi dah. Ketua Jadi negara, bolehlah kita katakan bahawa MOF telah merompak harta tabung haji. Boleh kita kata begitu? Boleh. Dan saya tentang rompak ini saya ingin penjelasan daripada Bagan. Input tax credit ITC atau wang pulangan balik GST refund 19.4 bilion ini adakah dirompak ataupun tidak? Saya ingin bertanya kepada lagi Yang Berhormat Bagan, Menteri Keuangan, tolong jawab pukul 5 petang ini. Ingin dia ulang atau dia tidak berani mengulang bahawa kerajaan terdahulu merompak 19.4 bilion ITC atau wang pulangan balik GST refund. Kalau tak berani mengulangi, berarti dia kena tarik balik tuduhan yang dulu. Kalau tidak tarik balik, kita akan membawa beliau ke jawatan kuasa hak. Ya? Mohon Okey, celah. perkara yang ketiga, tiada celahan. Kalau belah sini boleh celah, sebelah sana membuang Terima masa. kasih. 686 hutang, 50.8% daripada KDNK, meningkat kepada 3.1 bilion. 87 bilion hutang kerajaan ini meningkat. Ini dalam masa kerajaan sekarang. Kemudian Suruhanjaya Security menyebut dengan izin Malaysia stock market shrank nearly 11% to 1.7 trillion in 2018. Apa maksudnya? Yang berhormat semua, Suruhanjaya Security menyebut bahawa ekonomi Malaysia hilang nilai sekitar 200 bilion apabila pasaran saham menguncup 11%. 200 bilion hilang. Ya, Rembau. Terima kasih Pontian. Berkaitan dengan hutang negara, saya terlupa nak sebut dalam perbahasan tadi, sedar ataupun tidak Yang Berhormat Pontian, apabila Menteri Kewangan menggulung waktu titah, ucapan titah, beliau mengakui bahawa samurai bond apabila diambil kira nilai mata wang ataupun currency swap, beliau kata ya, kalau selepas swap ia hampir sama dengan MGS 4%, kos sama dengan Malaysian Government Securities. Jadi kenapa tambah hutang, dan tambah hutang luar negara pula tu, offshore borrowing, sedangkan kita cukup liquidity di Malaysia untuk diterbitkan Malaysian Government Security. Jadi kalau kos dia sama, kenapa minta daripada luar? Terima kasih. Ya, mereka sebenarnya menambah hutang, bukan mengurangkan hutang. Segalanya sebelum ini dibantai tentang hutang, tapi akhirnya mereka tambah hutang, bukan kurangkan hutang. Saya ingin bertanya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, tentunya Menteri Kewangan kena menjawab. Sumbangan politik tidak termasuk yang perkara yang dikenakan cukai. Ini kenyataan CEO Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kemudian pendapatan diperolehi dari luar negara tidak dikenakan cukai seperti di bawah Undang-Undang Percukaian. Saya ingin pengesahan dua-dua ini sebab dua-dua perkara ini ada dalam kenyataan-kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan ia berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh Yang Berhormat Pekan sekarang. Tadi Pasir Salah ada menyebut tentang tabung haji yang kita diserah pada Prokhas bawah MOF. 2013 tabung haji untung 2.63 bilion, hibah 8%. 2014 untung 2.98 bilion, hibah 8.25%. 2015 untung 3.54 bilion, hibah 8%. 2016 untung 2.49 bilion, hibah 5.75%. 2017 untung 3.41 bilion, hibah 6.25%. Semuanya diaudit oleh Jabatan Ketua Audit Negara.
Adakah kita ingin menyatakan bahawa apa yang diaudit oleh Jabatan Ketua Audit Negara itu tidak betul? Dan saya ingin bertanya, ya, melalui ProHas ini, berapa hibah yang akan diumumkan oleh tabung haji dan bila akan diumumkan? Pontian, Terima kasih. Terima kasih Pontian, masa sudah tamat. Terima kasih atas kerja.